Sebuah pekan kecil yang letaknya berhampiran dengan sebatang sungai, kaya dengan sejarah sejak kehadiran British pada abad ke-18. Destinasi etnik kita minggu ini menjelajah pula ke daerah Beaufort untuk mengenali satu lagi suku kaum di negeri di bawah bayu ini. Untuk itu, jangan ke mana-mana. Perjalanan memakan masa anggaran 2 jam untuk sampai ke Pekan Beaufort daripada Pekan Kuala Penang. Pekan Beaufort yang terletak di daerah pantai barat negeri Sabah merupakan destinasi kita minggu ini. Apa kata kita terokai Pekan Beaufort? Untuk mengetahui lebih lagi tentang daerah Beaufort dan penduduknya, bersama-sama saya sekarang OKK Wong Sami yang merupakan Ketua Daerah Beaufort. Apa khabar OKK? Baik. OKK boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Beaufort? Ya, sebelum Pekan Beaufort, dahulu nama yang sebenarnya, nama asal dia ialah Lembah Pedas. Lembah Pedas yang mana mengikut sempena dengan sebatang Sungai Padas yang bersebelahan dengan pekan ini. Jadi apabila datang kerjaan Chartered Company, di mana kerjaan Chartered Company telah mengantarkan seorang governor yang bernama Leicester P. Beaufort untuk menerokai Pekan Lembah Padas ini, di mana beliau telah membuat satu bangunan pentadbiran daerah Beaufort, sebuah balai polis dan sedirit kadai lama. Selepas itu Beaufort, Lembah Padas ditukar menjadi sebuah Pekan Beaufort mengikut sempena dia, dan beliau sendiri meresmikan Pekan Beaufort ini pada 4 hari bulan Januari 1898. Terima kasih OKK. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jadi selepas ni kita ikuti paparan yang seterusnya. Ini adalah satu peninggalan sejarah yang mana menunjukkan ketika belum merdeka lagi, masa itu masa pihak British masuk ke sini, dan yang kita lihat tugu yang ada di belakang sana adalah tugu yang didirikan memperingati pejuang-pejuang daripada suku kaum Bisaya. Kalau kita lihat di kawasan Beaufort ini memang banyak peninggalan-peninggalan sejarah, iaitu lebih kepada masa British dan Australia yang kita lihat. Tapi yang tertumpu di kampung ini adalah peninggalan sejarah pejuang-pejuang suku kaum Bisaya yang betul-betul lokal di daerah Beaufort inilah. Menurut cerita orang tua-tua kami dulu, sebab-sebab jadi di Parang Bisaya ini adalah orang-orang Bisaya tidak bersetuju dengan pemerintahan British pertama. Jadi keputusan orang tua-tua dulu, diorang meminta bantuan sama Sultan Brunei. Bincang punya bincang, keputusan Sultan Brunei buat satu utusan, dia punya adik yang bernama Pangeran Shahbandar. Jadi akhir-akhirnya Pangeran Shahbandar buat satu astana di Kampung Balai. Jadi beliau suara kata Pangeran Shahbandar, kalau kamu betul-betul tidak mau tunduk, pasal mau perang. Jadi perang, ini kata ini Bisaya-Bisaya belum ada pelawan nih. Jadi Bisaya-Bisaya bilang, perang, lawanlah perang. Jadi sudah keputusan mau perang lawan, tapi bukan terus perang. Dia kasih masa juga. Tidak tahu berapa bulan masa. Jadi ini buat perhiasan, buat padang, buat apa, buat meriam lah ini Bisaya, buat kuta lah.
Jadi sudah sampai masa paranglah. Ini padang, kalau padang itu lawan, tatak tidak masuk. Tapi kalau ini padang, kalau kena ada orang, biar 2 orang pun mesti selesai. Itu pahlawan perempuan, itu yang sana itu, yang kuburan itu Dang Insum. Sekarang ini kalau dikira, dia menteri wanita lah. Jadi itu lelaki, pahlawan Canggar, saya Abang Adi. Penduduk awal daerah Beaufort yang berjumlah 8,325 orang menggunakan sungai sebagai sistem perhubungan dan pengangkutan dalam kehidupan harian mereka. Sehinggalah tertubuhnya landasan kereta api Western ke Beaufort yang dibuka pada tahun 1963. Kini dengan bilangan penduduk mencecah 50,000 orang, Beaufort pesat membangun dengan pelbagai kemudahan. Majoriti penduduknya terdiri dari kaum Bisaya. Terdapat juga kaum-kaum lain seperti suku kaum Brunei, Dusun dan Kedayan yang mengamalkan cara hidup masing-masing. Untuk ke Kampung Palas, iaitu sebuah perkampungan suku kaum Bisaya, anda perlu menaiki bot daripada jeti Pekan Western, iaitu sebuah pekan kecil yang mengambil masa anggaran setengah jam daripada Beaufort. Di sini terdapat beberapa buah jeti nelayan dan rumah-rumah yang dibina di pinggir muara Teluk Padas, di mana jelas melambangkan kesibukan dan kegigihan para nelayan setempat dengan bot dan hasil tangkapan masing-masing. Sebilangan kecil kaum Bisaya di daerah Beaufort menjadikan aktiviti nelayan sebagai sumber pendapatan mereka yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Dan bersama-sama saya sekarang ialah Encik Kamarudin Sipon dari Kampung Palas Western. Apa khabar? Boleh Pak Cik ceritakan sedikit tentang aktiviti nelayan di Kampung Palas ni? Kami penduduk di Kampung Palas ni lebih kurang 25 tahun lah yang tinggal kat sini, menjalani semua aktiviti nelayan lah, seperti menangkap udang, ikan dan lain-lain lah. Maknanya memang diwarisi sejak turun-temurun lah ya? Iyalah, diwarisi dari bapa lagi dulu sehingga sekarang lah. Ada tak Pak Cik wariskan tradisi ni pada anak Pak Cik? Itu bergantung kepada budak tu lah. Kalau dia ikut jejak ayah dia, mungkin ya. Boleh tak kalau saya nak tengok aktiviti nelayan di sini? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh Pak Cik bawa ya? Yalah. Daripada penduduk suku kaum Bisaya di Beaufort terlibat dengan aktiviti-aktiviti pertanian seperti mengusahakan ladang getah dan juga kelapa sawit. Jadi bersama-sama saya sekarang ialah Encik Jiblan Moti, merupakan salah seorang daripada pengusaha ladang kelapa sawit di Kampung Kabatu. Jadi boleh Cik Jiblan cerita sedikit tentang pengusahaan ladang kelapa sawit ni?
Saya mengusaha ladang kelapa sawit ini lebih kurang dalam 10 tahun begitu. Dan saya mempunyai lebih kurang 10 orang pekerja. 10 orang pekerja. Pekerja yang daripada suku kaum Bisaya. Maknanya penduduk setempat. Penduduk setempat. Berapa ekar ladang kelapa sawit? Keseluruhan lebih kurang 15 ekar lah. Oh, gitu. Selain daripada kelapa sawit ada juga tanaman getah lah. ada juga tanaman getah. Iya. Jadi kalau kita mau tengok kita masuklah dulu. Tengok. Okey. Agak jatuh. Karena ke dalam tempatnya pun. Kotrok. Harus menuju sini. Kabut. Daerah Beaufort merupakan tanah pertanian dan 80% penduduknya terlibat dalam sektor pertanian, terutamanya kelapa sawit. Kini dianggarkan seluas 24,500 hektar telah dimajukan oleh penduduk setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatlah. Kami memulakan pelayaran persiaran dengan bot di sepanjang Sungai Garama untuk meninjau habitat monyet proboscis. Untuk meneruskan ekspedisi kita dalam destinasi Anik minggu ini, sekarang saya berada di Sungai Garama yang terletak di Kampung Garama, merupakan sebuah perkampungan suku kaum Bisaya. Dan yang menariknya, di sepanjang sungai ini terdapat habitat monyet Belanda. Anda semua pasti nak lihat monyet Belanda kan? Tu. Pada hari-hari biasa, bermula seawal pagi, mereka dapat dilihat dalam kelompok yang kecil di sepanjang Sungai Garama. Dijemput oleh Encik Ramli Haji Ukin ke majlis perkahwinan anak beliau. Jadi apa kata kalau saya bawa anda semua untuk lihat sendiri persiapan dan majlis perkahwinan mengikut adat istiadat suku kaum Bisaya. Majlis perkahwinan suku kaum Bisaya di Beaufort tidak banyak perbezaan dengan suku kaum lain di Malaysia. Acara persiapan dimulakan dengan acara bergotong royong dalam penyediaan juadah yang bakal disajikan untuk jemputan dan majlis yang akan diadakan. Biasanya, hidangan tradisional seperti umbut kelapa sawit disajikan bagi tetamu dan sanak saudara yang hadir untuk menjayakan majlis tersebut. Makanan tradisional seperti kuih lupis merupakan satu sajian yang harus disediakan. Proses menyediakannya agak memakan masa dan tenaga, iaitu daripada proses memasak santan hinggalah mengadun beras pulut. Kerja-kerja ini biasanya dilakukan oleh kaum lelaki dan proses membungkus pula dilakukan beramai-ramai dalam suasana yang cukup meriah.
Pada keesokan harinya, acara diteruskan dengan ketibaan rombongan pengantin lelaki untuk menyempurnakan acara akad nikah. Majlis akad nikah berjalan dengan sempurna di mana disaksikan oleh ibu bapa dan keluarga terdekat. Untuk majlis dimulakan. Acara berzikir beramai-ramai menjadi acara permulaan. Diikuti dengan pasangan pengantin menyerikan lagi majlis dengan memakai pakaian tradisional suku kaum Bisaya yang lengkap dengan tanjak dan perhiasan bagi pengantin perempuan. Acara dimeriahkan lagi dengan persembahan tarian tradisional suku kaum Bisaya iaitu tarian liliput atau tarian sapu tangan dan tarian kipas yang dipersembahkan oleh Persatuan Kebudayaan Suku Kaum Bisaya Beaufort. Merupakan acara sungguh meriah iaitu majlis berinai di mana ibu bapa dan keluarga terdekat turut menyempurnakan majlis ini. Acara berinai suku kaum Bisaya agak berlainan sedikit di mana sehelai daun kelapa muda disimpul dan dibuang ke bahagian belakang pasangan mempelai yang bermaksud untuk menghalang daripada benda yang tidak baik. Dan sedikit campuran bedak disapukan kepada dahi pengantin yang bermaksud untuk menaikkan seri kepada wajah raja sehari. Seperti lazimnya, upacara diakhiri dengan majlis bersanding kedua-dua pasangan pengantin. Kami mengucapkan selamat pengantin baru kepada kedua-dua pasangan mempelai.
kawin secara serentak nih memang kebetulan. Jadi pasangan pun berhampiran dalam daerah yang sama. Jadi kita buat pada masa yang sama lah. Oke, sama. Beginilah kemeriahan majlis perkahwinan suku kaum Bisaya di daerah Beaufort. Dari apa yang kita dapat lihat, terdapat sedikit perbezaan dari segi adat budaya perkahwinan mereka dengan suku kaum yang ada di negeri di bawah bayu ini. Tetapi terdapat sedikit persamaan dengan adat budaya perkahwinan masyarakat di Semenanjung. Yang pastinya kemeriahannya tetap sama. Jadi kepada anda semua, kalau nak lihat dan mengenali tentang adat dan budaya masyarakat di negeri di bawah bayu ini, jangan lupa bersama-sama saya lagi hanya dalam Destinasi Etnik.